Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua anak-anak murid mukadimah tahun 2 hari ini? Didoakan kita semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dalam menjalani kehidupan seharian kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, untuk hari ini kita masih berada di topik yang sama iaitu beriman kepada Rasul. Cuma perbezaannya kita akan belajar subtopik yang terakhir di dalam topik beriman kepada Rasul. Kita nak tahu mengenai Nabi Muhammad penutup segala Rasul. Okey, jadi jom kita sama-sama tengok apakah perincian mengenai Nabi Muhammad penutup segala Rasul. Okey, kita tengok ini yang pertama. Okey, Nabi Muhammad ialah Nabi penutup segala Nabi. Kenapa Nabi Muhammad adalah penutup? Sebab Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nabi yang ke-25. Selepas Nabi Muhammad, tiada Nabi lain dah. Tak ada Nabi yang ke-26, tak ada Nabi yang ke-27, tak ada. Tiada Nabi atau Rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, orang yang mengaku menjadi Nabi selepas baginda adalah pembohong dan palsu. Okey, kalau kamu ada dengar ataupun tahu orang yang mengaku dia sebagai Nabi, itu adalah tidak betul, itu adalah palsu kerana selepas Nabi Muhammad tiada Nabi dan Rasul yang kita patut tahu, kita patut percaya, sebab Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, dia adalah baginda adalah penutup Nabi yang lain. Okey, mereka perlu diperangi kerana kemunculan mereka akan merosakkan akidah manusia. Jadi kita tak boleh mempercayai orang yang mengaku dia adalah Nabi. Tidak, dia akan merosakkan akidah kita, keimanan kita. Bila kita percaya dia adalah Nabi, kita akan pergilah pada dia, kita akan sembah dia, kita akan ikut dia. Tapi sedangkan dia bukan Nabi. Sebab Nabi Muhammad dia ada kelebihan ni kan. Allah bagi mukjizat dan sebagainya. Dan ada juga manusia yang apabila dia mengaku dia sebagai Nabi, mulalah manusia akan mengikuti dia, mempercayai bahawa dia ada mukjizat dan sebagainya. Jadi berhati-hati dan kita tak boleh mempercayai orang yang mengaku dia adalah seorang Nabi. Tak ada, tak wujud pun. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40 bermaksud Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat Al-Quran pun menyatakan tiada Nabi selepas Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad itu adalah penutup semua Nabi yang ada. Daripada mula Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan sebagainya sehinggalah yang ke-25 iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita perlu berhati-hati dengan kemunculan nabi-nabi palsu dengan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah kerana tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad. Jadi mari kita sama-sama berhati-hati supaya kita sentiasa berpegang teguh kepada ajaran yang kita peganglah, ia adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Al-Quran nyatakan kita kena tahu, apa yang Nabi Muhammad kata kita kena ikut, apa yang Allah suruh pun kita kena ikut. Amar makruf nahi mungkar, dan kita mestilah berhati-hati dengan kemunculan nabi-nabi palsu. Ada yang mengaku dia
Nabi. Sedangkan dia bukan Nabi sebab tak ada Nabi pun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mengapakah kita perlu mencontohi para Nabi dan Rasul? Kerana yang pertama, tengok kat situ, para Nabi dan Rasul ialah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu mencontohi Nabi-Nabi dan Rasul ni kerana apa? Kerana mereka ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, mereka mempunyai akhlak yang mulia yang boleh dicontohi. Yang ketiga, mereka menjadi teladan kepada manusia. Berdasarkan akhlak mereka tu menjadi pengajaran teladan kepada kita. Okey, yang keempat, mereka menjelaskan perkara yang hak dan batil. Bila Nabi dan Rasul ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mereka akan menjelaskan perkara yang hak dan batil. Sebab itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita mencontohi para Nabi dan Rasul. Jadikan Nabi dan Rasul tu sebagai panduan kita. Orang yang layak kita contohi. Selain Al-Quran lah. Al-Quran memang menjadi panduan utama dalam hidup kita manusia ni. Untuk umat Islam. Okey, wallahu alam, itu sahaja untuk topik pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.